Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, hari ni kita bertemu kembali dengan satu tajuk yang sangat ringkas, sangat penting, tapi tajuk hari ni tidak melibatkan tindakan lah. Tajuk hari ni melibatkan pengurusan di ladang dan dia melibatkan satu pengurusan yang melibatkan semua manusia kita lah, pekerja kita, penyelia kita. Kalau kita sebagai seorang pengurus ladang, ini yang kita kena pantau sebenarnya. So, apa tajuk ini adalah pantau disiplin kaki tangan bawahan. Kita teruskan. Okay, definisi dia apa adalah kita sebagai pengurus ladang ataupun owner kepada ladang, kita kena fikirkan, tetapkan peraturan dan prosedur yang menjadi kewajipan untuk setiap pekerja mematuhi. Sebagai contoh, sebenarnya peraturan ni sepatutnya dalam surat tawaran bekerja tu dah kena ada lah, seperti sikit mengenai peraturan bekerja dalam satu ladang ataupun satu syarikat tu lah. Kebanyakan pengalaman saya sebelum ni, apabila saya mendapat tawaran kerja, di dalam detail surat tu dah menyatakan beberapa peraturan. Biasa peraturan yang ada dalam surat tawaran kerja tu masuk pukul apa, habis kerja pukul apa, dan beberapa peraturan asas lah. Dan kita sebagai orang cakap kaki tangan atasan pengurusan, mestilah nak kaki tangan bawahan kita ni mematuhi segala peraturan-peraturan yang telah kita tetapkan dan prosedur. Dan pelanggaran mana-mana peruntukan peraturan ini boleh menyebabkan dikenakan tindakan tata tertib. Dan menurut peraturan yang telah ditentukan, di dalam sekiranya dalam satu syarikat yang besar, biasanya dah ada satu orang cakap, dia satu unit, iaitu sumber manusia. Sumber manusia ini akan menguruskan lah dari segi kaunseling apa semua. Itu nanti kita akan sentuh pada tajuk pengurusan yang lain, tapi ini kita bentuk disiplin. Dan dalam sumber manusia ni akan menentukan peraturan-peraturan dan tindakan yang sesuai dikenakan. Okey, dan bagi company kecil kadang-kadang orang cakap pemegang jawatan tu ada, macam pengalaman saya dahulu bila saya bekerja sebuah syarikat ni, saya sebagai penolong pengurus, saya terpaksa bukan sebagai penolong pengurus di ladang sahaja, saya terpaksa sebagai pegawai sumber manusia untuk staf-staf ladang. So, di situ saya kena tahulah sedikit pasal pengurusan sumber manusia ni. Okey, di sini saya nak menerangkan sedikit lah sumber manusia ni macam mana, pengurusan disiplin macam mana. Okey, disiplin dia di dalam, ini apa yang saya ceritakan hari ni, kita merangkumi disiplin sebagai pekerja di dalam ladang. Okey, disiplin ni merangkumi kepada masa. Okey, masa. Kalau kita tetapkan masa, contoh ada setengah ladang yang saya pernah lawat dulu, dia waktu kerja dia pukul 7.30, pukul 7, tapi ada satu company ni saya pergi, ada ladang dia besar, dia pukul 7 dan dia banyak pekerja asing. So cara dia adalah dia buat pukul 7.30 pekerja kena roll call dulu. So pekerja-pekerja ni dia kena pukul 7.30 tu kena berkumpul dulu lah, roll call lah, termasuk daripada penyelia sampailah pekerja, sampailah semua timbalan pengurus ladang dengan penolong pengurus ladang pun kena ada pada waktu tu juga. Okey, yang kedua adalah peraturan. Biasa cakap di peraturan kita kena tetapkan, company tetapkan. Okey, mungkin ada orang cakap ada part-part, ada pembahagian yang pada unit-unit ni tak perlu datang ke unit-unit ni kan. Ada peraturan yang contoh tak boleh tak boleh membuat pinjaman alat syarikat apa semua kan, pinjaman pada alat-alat syarikat sekiranya nak guna personal. Itu adalah peraturan-peraturan lah. So kaedah kerja kita pun adalah satu disiplin juga. Sekiranya kalau pekerja tidak mengikuti kaedah kerja yang betul, tata cara yang betul, dia akan menjadikan satu kemalangan kepada pekerjaan tersebut. And that's why kaedah dan tata cara pelaksanaan kerja tu pun adalah satu disiplin supaya keselamatan kerja pun terjaga. Satu saya detail kat situ, keselamatan kerja. So keselamatan kerja ni pun adalah satu disiplin kerja kita. Sebagai contoh, di ladang lembu,
Kalau kita nak ladang lembu integrasi, kalau kita nak cepat lembu tu masuk dalam kandang, kita push, kita halau tenaga mengikut kelajuan kita, mungkin akan membahayakan pekerja yang di hadapan tu. That's why disiplin, kaedah dan cara kerja ni penting. Okey, hubungan sesama pekerja, ni contoh disiplin, hubungan pekerja dengan pekerja, pekerja dengan penyelia, penyelia dengan pekerja, dan beberapa hubungan lain lah. Mungkin dari segi bergaduh, ingkar arahan dan macam-macam lagi lah. Okey, dari segi dokumentasi pun merupakan satu disiplin. Kadang-kadang kita menipu dari segi kerja rekod timbang, sebab kita nak, orang cakap, kita menukar, ada setengah berlaku di satu syarikat dan saya pernah perasan dia punya penyelia, saya pengurus dia mengubah dokumentasi, iaitu mengubah sedikit rekod syarikat, rekod di ladang, supaya pihak atasan menampakkan satu satu kecemerlangan kerja yang berlaku, dan mana dia maksudnya di ladang dia mencapai matlamat sebenarnya, tapi disebagikan hanya ada rekod sahaja. Tapi bila kita dah audit apa semua, itulah yang terjadi sebenarnya. So that ini adalah merangkumi beberapa perkara lah. Okey, peraturan dan kriteria prestasi. Okey, ni pun penting. Prestasi kerja pun merupakan, kita kena tengok juga, kalau prestasi kerja di peringkat itu tak ada penambahbaikan pun, kita kena nikan pekerja kita lah. Kena penambahbaikkan lah pekerja kita, dan mungkin kita bagi amaran apa semua kan. Okey, pekerja perlu peka dengan peraturan, piawai dan tindakan yang akan dikenakan. Dan pekerja pun perlu peka dengan perubahan peraturan dan polisi disiplin organisasi. Pekerja kena peka mana-mana semua. Sekiranya ada perubahan waktu kerja ke apa ke, jadual waktu, pekerja perlu peka. Okey, pekerja yang melanggar peraturan dan mempunyai prestasi yang rendah perlu diberi peluang untuk perbaiki sikap. Okey, so that macam saya cakap tadi, yang mana prestasi tak meningkat, so that kita kena bagi peluang pada dia lah, untuk dia memperbaiki sikap kerja dia, tingkah laku dia, supaya prestasi dia meningkat. Sama juga yang melanggar peraturan ni tadi, kita sebagai budi bicara, sebagai pekerja, pengalaman saya sebagai penyelia dan penolong pengurus, kita bila menghadapi pekerja yang bermasalah ni, kita tengok dengan sikap mereka dengan kita, budi bicara, dan kadang-kadang kita tengok apa masalah yang mereka hadapi sebenarnya. That's why kadang-kadang itu menyebabkan prestasi diorang ni menurun. Kadang-kadang kita kena bagi peluang pada mereka. Okey, dokumentasi fakta. Okey, bukti dan fakta yang kukuh dalam menjelaskan tindakan disiplin. Fakta. Okey, sekiranya kita, contoh kita menyalahkan satu pekerja, contoh saya sebagai penolong ladang mensyaki si A selewing seekor anak kambing. Okey, that's why saya kena ada bukti dan fakta yang kukuh lah sebelum saya nak judge pada dia, sebelum saya nak maksudnya saya nak tuduh dia dan bawakan ni ke pihak pengurusan. Kan, kena ada bukti dan fakta yang kukuh. Lepas tu kena ada fakta dan bukti dokumentasi. So kalau saya ada gambar ke apa, is better lah. Kan, pekerja juga berhak untuk peluang membuktikan dokumentasi tidak akan salah laku semasa pembelaan lah. Contoh kalau macam pekerja tu cakap saya tak curi, apa yang membuktikan dia tak mencuri? Berarti contoh tadi tu lah kan, dia kena tunjuk kalau apa alibi dia pada waktu ini dia ke mana dan ke mana. That's why pentingnya dokumentasi ni, walaupun kita sesama pekerja. Pengalaman saya sendiri masa awal-awal saya buka ladang saya, saya sendiri tak mengambil pekerja yang tetap bulanan, saya ambil pekerja harian. Untuk menjaga disiplin mereka ni, saya memberi diorang ni gaji bukan by hari, bukan by jam ataupun by hari lah. Saya bagi kerja by apa kerja yang dia buat tu. Okay, macam tu saya buka harga, saya cakap kalau saya nak siapkan satu sikap
upah untuk buat satu batas tu adalah RM10. So that dia kena siapkan batas tu. Kalau saya cakap saya nak 10 batas adalah 100 kat situ kan. So that dia kena siapkan lah. Tak kisahlah waktu dia bila-bila. Tapi dia siapkan. Tapi saya cakap kalau saya nak siapkan satu hari dengan harga sekian, dia kena siapkan. So dari situ disiplin pekerja ni dia akan lebih bersungguh lah. Sebab kita bayar by di situ. Kalau kita cakap kita bagi by hari ataupun by jam, dan kita pun kadang-kadang tak berkesempatan untuk melihat dia bekerja. Kadang ada setengah pekerja ni dia mengambil kesempatan, dia rehat lebih masa, lepas tu cakap okay, hari ni tak sempat, esok sambung. So that kita terpaksa bayarkan dia 2 hari, sedangkan kerja tu boleh habiskan 1 hari. That's why disiplin pekerja macam tu yang kita jadi masalah. Pengalaman saya dahulu sebelum yang masa ladang saya tu, masih awal pembukaan lah yang tadi tu. So dari pengalaman saya sebelum tu, saya menguruskan pekerja ladang juga. So that kita menjadi sebab pekerja ni kita ambil by hari. Kita mengupah dia untuk mengharvest kopi. Kita buat satu ladang kecil kopi, ladang company yang saya kerja lama dulu. So that kita jadi macam pelik apabila pekerja ni dia macam mana, dia kita bagi kerja, kita bagi upah dia by hari, tapi dalam masa 2 hari baru boleh penuh satu guni biji kopi. So that kita agak pelik di situlah. So that kita bayar dia 2 hari untuk 2 hari untuk satu beg biji kopi. So that apabila saya dengan penyelih saya meronda kawasan tu, kita lihat pekerja-pekerja ni cakap dia berehat, banyak berehat daripada bekerja. So that saya bincang dengan pihak pengurusan, kita bermesyuarat, kita mengubah kaedah pemberian upah. So kaedah pemberian upah tu kita bagi by berat, berapa banyak dia kutip. Maksudnya kalau dia kutip satu guni tu berapa kilo, kita akan timbang lah. Berapa kilo dan kita bagi upah dia pun berapa kilo. Contoh kalau kita letak situ 1 kilo kopi, kita bagi upah dia RM3. So kalau satu guni tu 50 kilo, itulah upah dia kerja. Kalau kata 2 hari untuk dapat 1 guni, itu jugalah kos dia. So that kita boleh pusing. Sebab itu sebenarnya disiplin dan upah ni dia memainkan peranan. Bagi orang cakap mungkin syarikat yang besar mungkin tak terasa lah. Mungkin bagi syarikat-syarikat yang kecil, dia memberikan satu kerugian sedikit lah kan. Kadang-kadang merupakan satu kerugian yang besar lah kan, dari segi penggunaan tenaga kerja ni kan. Bila penggunaan tenaga kerja yang tidak berdisiplin. So that, tapi bila kami menggunakan kaedah tu pula, ada datang menjadi satu masalah apabila guni yang timbang tiba jadi terlampau berat. Kalau ikut logiknya, satu guni tu boleh dapat lebih kurang 4.5 atau 50 kilo, bila timbang dapat 60. Terjadi pelik. Bila kita minta dia tuang, dia orang letak batu lah apa, dari situ kita dah dapat cakap sebenarnya bila kita menjadi seorang pengurus dan penyelia, sebenarnya kita nak menguruskan pekerja bawahan kita yang banyak ni, dia mempunyai pelbagai cakap sikap dan pemikiran yang berbeza sedikit lah. Itu sedikit perkongsian daripada saya lah. Okey, tindakan yang selaras pekerja yang melanggar peraturan. Selaras bererti bahawa tindakan yang salah laku yang sama yang telah dilakukan oleh dua pekerja berlainan silah dihukum dengan sama. Contoh A dengan B. Okey, contoh kalau A ni kata Pak cakap pukul 8, kalau pukul 9 pergi minum. Dia keluar A dengan B ni keluar sama, pukul 9 keluar minum, pukul 8 basikal. Lepas tu data kantor pula dekat situ. So apa hukuman yang kita kena bagi A dengan B ni adalah sama, tak boleh yang berbeza. Kalau kata A ni dia denda kena bekerja lebih masa sejam, B ni pun kena lebih masa sejam juga. So kena denda ataupun tindakan salah laku tu kenalah maksudnya bukan tu, hukuman tu kena hukuman yang sama lah, janganlah berbeza.
dia mungkin boleh jadi satu penganiayaan lah pula kan. Okey, pekerja yang berprestasi kurang memuaskan, ni saya dah sentuh sikit tadi. Pekerja yang tidak membuat kerja yang ditugaskan kepada tahap yang muhasabah adalah satu masalah yang besar pada majikan. Mengetahui kelemahan pekerja adalah tindakan tata tertib perlu diambil adalah faktor-faktor lain telah diambil kira. Dan pekerja masih tidak dapat menjalankan tugas dengan memuaskan. Saya cakap tadilah, pekerja yang berprestasi kurang memuaskan. Contoh kalau kita dapat target, okey, contoh meracun. Kalau kita cakap, kalau pekerja kita ni boleh seorang satu hari meracun 3 ekar, tiba-tiba lama kelamaan dia jadi rendah prestasi dia. Satu hari seekar, satu hari 2 ekar. That's why itu prestasi dia semakin memuaskan. Okay, that's why kita kena bagi satu bukan tindak kita kena mungkin bukan tindakan lah, kita bagi surat amaran di atas kerja dia yang kurang memuaskan. Dan tapi sebelum kita nak bagi tindakan tertib tu pun, sebenarnya kita kena tengok apa yang menyebabkan prestasi pekerja ni dia semakin berkurangan. Mungkin dia ada masalah peribadi dia, masalah keluarga dia, yang menyebabkan dia pekerjaan dia tidak berapa tenang lah di situ. Dia mengurangkan prestasi dia, banyak lagi faktor-faktor lain lah. That's why sebagai seorang penyelia, sebagai seorang pengurus ataupun pengurus, kita kena selidik pekerja kita. Dan kalau boleh, sebenarnya kita kena lebih tahu sedikit peribadi pekerja kita ni macam mana sebenarnya. That's why dari situ kita baru boleh buat ambil kira dan buat anggapan apa masalah yang dilalui oleh pekerja kita ni yang menyebabkan prestasi dia semakin berkurang. Okey, panduan untuk mengambil tindakan tertib, satu ialah ianya diberi secara peribadi. Ianya mesti jangkaan, tindakan mestilah selaras, mestilah segera dan progresif. Okey, yang mesti secara peribadi. Okey, contoh kalau kita nak bagi surat amaran, kita jangan bagi di hadapan staf-staf lain. Maknanya kita kena jumpa dia secara peribadi ataupun dia jumpa kita secara peribadi. Kalau kita nasihat pun nasihat dia secara peribadi. Dan tak perlu dia hadapan orang ramai sebenarnya, sebab dia akan bila kita beri surat amaran ataupun kita menasihati pekerja kita di depan orang ramai, seorang itu di depan orang ramai mungkin akan menjatuhkan air muka dia, dan satu akan mengganggu emosi dia bekerja. That's why kita kena buat itu secara detail lah, dengan peribadi. Okey, yang mesti dijangkakan, kita kena jangka kalau kita bagi ni apa yang kita nak dia berubah. Okey, tindakan selaras saya cakap tadi, apa yang tu kena selaras lah. Kalau A dengan B buat masalah sama, A dengan B dapat tindakan yang sama. Okey, mestilah segera. Ya, that's why ni betul kalau kita memberi hukuman kepada pekerja kita, dan tentu kita nak satu hukuman yang segera lah. Okay, kalau macam kalau kita bagi panggil surat amaran, mungkin pekerja ni diminta balas dengan surat tunjuk sebab. That's why benda tu kena dibuat segera. Okay, jangan ditangguh-tangguhkan. Sebagai penyelia atau pengurus, kita kena kan pekerja kita, masa kita kena hint pekerja kita. Bila kita bagi surat ni, sila beri surat tunjuk sebab. Kita kena bantu dia. Sebab kadang-kadang bila kita bekerja sebagai penyelia dia pengurus ladang di pekerja ladang ni, kita mempunyai pekerja ladang punya background pendidikan yang berbeza lah. Ada yang daripada orang cakap pendatang asing, ada yang daripada bangsa Melayu kita sendiri, daripada rakyat Malaysia sendiri, tapi dia pendidikan beza. Ada yang tak ada pendidikan sekolah, ada yang hanya disiplin kat sekolah menengah, sekolah rendah. That's why kita kena bantu mereka untuk diorang ni berubah sebenarnya, berubah disiplin diorang ni. Okay, masih segera dan progresif lah. Kena ambil tindakan yang progresif lah. Okay, ciri-ciri tindakan disiplin dan amaran bertulis. So, dalam kita memberi amaran bertulis tu, kita kena nyatakan apa masalah dia. Okay, apa mengenai pasti perbuatan salah laku dia. Okay, apa salah laku yang dia lakukan, kesan atas salah laku apa dia buat. Okay, contoh kalau dia
Contoh kalau dia cakap, dia keluar macam saya cakap tadi, satu contoh salah laku, dia keluar pada waktu bekerja, dia cakap pukul 8, pukul 9 dia keluar pergi minum. Okey, pukul 9, lepas tu pukul 10, 11 baru balik. Kesan dia adalah mungkin pekerja, cakap input syarikat semakin menurun, dan kesan kepada dia mungkin dia boleh dibuang kerja, diberhentikan kerja, dan nama dia akan buruk lah untuk dia bekerja-kerja di syarikat-syarikat yang lain. Okay. So tindakan pembetulan yang diperlukan daripada pekerja. So pekerja ni dia perlu buat satu pembetulan bagi kerja dia. Kalau ada kesilapan dari segi pembuatan kerja, itulah dia kena buat satu pembetulan. Kecadangan tindakan oleh pekerja sekiranya tindakan pembetulan gagal. Sekiranya kalau pembetulan yang dibuat tu gagal, apa hukuman yang lain kita nak bagi pekerja kita ni. Okay, cadangan tindakan untuk pekerja kita ni. Rujuk kepada amaran yang sebelum dan tarikh amaran yang diberikan. Sekiranya dia buat amaran yang contoh silap bukan buat amaran. Contoh kalau dia buat salah laku yang berulang, kita kena rujuk balik dengan berapa surat amaran yang telah bari, dengan berapa gap tarikh amaran-amaran tu. Biasanya dalam pengalaman saya bekerja di sebuah syarikat dulu, surat amaran ni kita beri kad pengurusan tu beri hanya 3 kali sajalah. Kan, so dalam tempoh 3 kali tu sekiranya berlaku lagi mungkin akan berlaku dia mungkin kan diberhentikan. Biasanya syarikat yang saya kerja tu 3 amaran, 3 amaran bersurat. Lepas tu dia digantungkan kerja tanpa gaji lepas tu sekiranya bermasalah mungkin dia akan dibuang kerja lah. Tapi di sebalik 3 surat 3 surat amaran tu, pekerja ni kita letakkan dia, kita minta dia di-counselingkan lah oleh satu pegawai di dalam sumber manusia lah. Okey, memantau jadual harian tangan. Okey, dalam pekerjaan ladang biasanya kesilapan yang mungkin berlaku adalah pekerja ni tidak mematuhi jadual yang telah diberilah. That's why sebagai penyelia dan pengurus kita kena pantau jadual harian pekerja kita ni sama ada kena atau tidak. Sepatutnya di hari ni dia kerja masuk pukul berapa sampai pukul berapa. That's why kena tengok. Kehadiran pun kena periksa dengan rekod kedatangan. That's why saya cakap tadi bagi memudahkan kerja kita. Ada satu ladang ni dia buat roll call pukul 7.30. So 7.30 lah ada waktu bekerja. Dia semua datang 7.30 tu dia check kehadiran pekerja-pekerja dia lah. Okey, pastikan setiap arahan diberi tanpa melanggar sebarang peraturan yang telah ditetapkan. Okey, sebagai seorang penyelia, pengurus dan pengurus, arahan yang diberi perlulah betul, dan pengurus dan penyelia ni kena selidik arahan yang kita akan beri pada mereka. Adakah arahan yang diorang akan buat ni, apa arahan yang kita bagi dan diorang akan buat ni melanggar peraturan ataupun akan menyebabkan kemalangan ataupun lain-lain. That's why yang penyelia pengurusan ni kita kena tengok arahan yang kita bagi tu adalah relevan ataupun tidak sebenarnya. Okey, kena pastikan rekodkan sebarang kesalahan yang tidak dipatuhi. That's why sekiranya nampak berlaku kesalahan pada pekerja kita, that's why mula-mula memang kita tegur. That's why dalam masa tertegur tu kita kena record. Sebab apa? Dalam record kita tu kena tengok berapa kesalahan yang dilakukan dan ada tak penambahbaikan di sebalik dengan nasihat yang kita bagi tu. Okey. Okay, berikan khidmat nasihat kepada pekerja yang bermasalah lah. Itu pun satu yang kita kena beri pada pekerja kita lah. Okay, contoh salah laku yang sering berlaku dekat ladang lah. Okay, datang lewat tempat kerja, tidak menerima perjumpaan kaki tangan. Biasa yang ini biasa pengalaman saya dulu bila di penolong pengurus di sebuah syarikat. Kita banyak penyelia yang skip untuk datang mesyuarat sebabnya laporan laporan bulanan unit mereka tak siap. That's why dia jadikan satu kesalahan lah. Sekiranya diorang tak dapat perjumpaan, tak datang perjumpaan kaki tangan ataupun mesyuarat ni tanpa sebarang sebab lah. That's why kadang-kadang kita sebagai pihak pengurusan ataupun pihak atasan, kita kena tengok kenapa macam datang lewat ke tempat kerja, kita tengok juga relevan dia kenapa dia lewat.
Okey. Kenapa dia lewat ataupun ada masalah lain yang menyebabkan dia lewat. That's why kita kena tengok jugalah. Tidak adil bekerja ni pun satu masalah juga. Kita kena tengok juga apa sebabnya. Sekiranya sebab yang tidak bersabar, kita kenakan tindakanlah. Menipu sijil cuti sakit MC. Okey, ini pun biasa berlaku. Menipu dan membocorkan rekod maklumat. Dia tadi saya dah bagi contoh. Memang ada. Menipu dalam berantutan. Menipu dalam berantutan ni contoh macam pegawai tu dia minta pergi outstation, dia menipu dalam jumlah kilometer dia apa semualah kan. That's why sangat bahayalah dan ini melibatkan duit kan. Menipu ataupun mengetip kad perekam waktu punch card orang lain, ni pun satu kesalahan juga. Biasanya kalau dari segi sistem waktu ni memang biasa berlaku lah. Kita punch card kan kita lah. Pekerja-pekerja ni punch card kan untuk pekerja yang lain. Punch card dan satu lagi sistem tulis buku. Tulis buku ni pun sama. Kan. Tapi macam tulis buku ni satunya yang kita boleh detect adalah segi tulisan lah. That's why kita boleh detect kenapa tulisan sama sedangkan orang yang sepatutnya tu adalah berbeza kan. That's why agak relevan sikit lah kalau kita pakai cakap kehadiran ni tulis buku sebenarnya. Tapi punch card ni pun sama juga, ada orang ketik, buku pun ada orang tulis kan. That's why dia punya masalah yang sama lah. Nak mensandarkan kerja hakiki sebagaimana diarahkan oleh penyelia. So that pekerja, orang cakap tugasan patutnya yang dia patut buat dia tak jalankan. Sebab orang cakap tugasan harian dia, tanggungjawab harian dia tak buat. Contoh dia patut setiap hari dia bagi makanan ternakan pada pukul 9, dia bagi pada pukul 10. That's why dia tidak melaksanakan kerja hakiki dia dengan betulnya lah. Okay, melawan penyelia, engkaran pihak atasan. Engkaran ni pun tengok juga apa arahan yang disampaikan. That's why pihak atasan, penyelia, penolong pengurus, apa arahan yang diberi tu kita kena tengok balik. Adakah penyampaian kita betul? Adakah mereka faham ataupun tidak? Okay, memerlukan masyarakat pada pihak luar. Okay, mengganggu urusan pekerja lain. Okay, contoh mengganggu dalam contoh pekerja tu tengah buat dikta, dia mengganggu dan menyebabkan satu pekerja yang bahaya, cakap keselamatan lah, isu keselamatan di ladang pula kan. Okey, bergaduh dengan sesama pekerja lain tu pun masalah disiplin juga. Lakukan tindakan khianat kepada harta benda ladang, mencuri harta benda ladang, merosakkan harta benda ladang dan lain-lain tindakan yang dikategorikan sebagai salah laku kan. Tapi yang saya tunjuk contoh ni adalah semua contoh-contoh yang orang cakap kebiasaannya di ladang berlaku lah. Okey, itu saja untuk tajuk hari ni. Sebenarnya dari segi sumber manusia dan disiplin kerja ni banyak sebenarnya yang kita kena lihat sebenarnya, bukan sekadar kita belajar dekat sini saja. Kadang-kadang macam saya sendiri, macam saya memang dalam tajuk disiplin ni memang saya dah belajar zaman saya diploma dan sijil kemarahan tahap 3 dulu. Tapi saya dapat adapt benda tu, dapat melakukan benda tu semasa saya bekerja. That's why dalam masa yang sama saya bekerja dan saya belajar di situ untuk menguruskan sumber manusia tu sendiri. That's why kepada yang cakap yang kat luar tu, tajuk ni adalah tajuk pengurusan dan bukan setakat sini je lah kita belajar. Anda akan belajar lagi sumber manusia ni semasa anda akan bekerja nanti. Okay, sekian saja daripada saya. InsyaAllah kita akan jumpa lagi pada tajuk-tajuk yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.